Hari ini saya mengadakan sidang video bersama Setiausaha Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, yang juga rakan sejawat semasa saya memegang jawatan Menteri Pertahanan sebelum ini. Dan pada masa yang sama, saya telah menyatakan sebelum ini penting bahawa ASEAN dalam konteks pertahanan dan di bawah teras diplomasi pertahanan, kita kena buat apa saja yang patut untuk memastikan kerjasama dan juga kepercayaan di antara pemimpin-pemimpin 10 negara ini berada di atas landasan yang tepat. Jadi dengan Delfin hari ini kita bincangkan cara bagaimana kita dapat memperkukuhkan kerjasama pertahanan Malaysia-Filipina. Kita juga membincangkan International Monitoring Team kita, IMT di Mindanao dan selatan Filipina. Kita bincang Trilateral Cooperative Arrangement antara Malaysia, Indonesia dan Filipina. Dan sebelum ini saya sempat menghubungi General Prabowo di Indonesia. Hari ini dengan Delfin. Bermakna trilateral yang sebelum ini telah kita wujudkan, kita akan hidupkan semula dalam apa jua cabaran yang terpaksa kita hadapi. Dan kita juga memikirkan kedudukan AUKUS, iaitu kerjasama ketenteraan di antara Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Oleh kerana ADMM akan bermesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN bulan depan, pendirian bersama kita berhubung kait dengan AUKUS ini penting. Dan itu merupakan antara perkara-perkara yang saya bangkitkan bila berhubung dengan rakan-rakan sejawatan saya di ASEAN sebelum kita berjumpa secara maya bulan depan. Perkara kedua ialah eksersis bersama Goal 2021, di mana hari ini saya sempat berinteraksi dengan semua mereka yang terlibat di dalam eksersis ini, dan ia ada kaitan rapat dengan Five Power Defence Arrangement FPDA antara Malaysia, Singapura, New Zealand, United Kingdom dan Australia yang akan meraihkan 50 tahun kewujudan FPDA. Dan bersama Goal 21 ni, saya telah pun bermula pada 8 hari bulan, baru akhir 18 Oktober. Dan feedback dari semua yang terlibat, saya telah pun perolehi daripada video conferencing yang telah pun diadakan sebelum ini. Pada masa yang sama, kalau tidak ada soalan, kalau ada soalan pun kemudian, berhubung kait dengan COVID dan apa yang saya nak umumkan di sini, saya telah maklumkan kepada pihak media sebelum ini bahawa kita ingin mengurangkan SOP yang sedia ada kepada satu situasi di mana ianya mudah difahami dan mudah dipatuhi oleh orang ramai, khususnya dalam kita menjurus ke fasa endemik. Sebenarnya saya nak maklumkan hari ini bahawa pengurangan 181 SOP kepada hanya satu SOP AM dan 9 garis panduan telah pun siap. Yang saya akan bawa apa yang telah pun disediakan oleh MKN melalui Quartet kepada jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, dan kalau sekiranya dapat dipersetujui oleh jawatan kuasa berkenaan, kita boleh umumkan pada orang ramai. Ini penting kerana dalam kita membuat pelbagai kelonggaran, SOP mesti dipatuhi, dan usaha kita nak memudahkan rakyat dan orang ramai memahami SOP yang sedia ada ni ialah dengan harapan mereka berdisiplin, patuh kepada apa yang telah pun ditetapkan, supaya kelonggaran-kelonggaran yang telah pun kita umumkan
tidak menjejaskan perancangan kita yang lebih besar, iaitu nak beralih ke fasa endemik. Dan ini sedang dilakukan, dan daripada pengumuman-pengumuman yang telah pun dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, YBKJ sendiri, itu semua ke arah kita memasuki fasa endemik. Banyak lagi kelonggaran-kelonggaran yang harus kita beri tumpuan, tapi sama ada ianya akan menjadi kenyataan banyak bergantung kepada kesan kelonggaran-kelonggaran yang telah pun kita umumkan sebelum ini. Saya harap bahawa dalam kita melihat ke depan, semua faham bahawa kelonggaran-kelonggaran yang diberikan ini bersyarat orang ramai terus kukuh dalam tindakan kesihatan awam kendiri dengan mengambil kira TRIS, TRIIS, Test, Report, Isolate, Inform dan Seek. Saya rasa pihak media pun tahu. Banyak maklumat yang ada, saya dah sediakan secara bertulis. Ini boleh kita edarkan kepada pihak media supaya tidak ada mana-mana pihak yang cuba memutau belit apa yang kita umumkan ini, kerana kita berada dalam fasa yang cukup genting sekarang ini, supaya peralihan itu berjalan dengan lancar, vaksinasi berjalan dengan lancar, testing juga berjalan dengan lancar, dan harapan kita ialah kategori-kategori COVID positif tu kekal kepada Cat 1 and Cat 2 saja, yang asymptomatic dan tidak memerlukan dirawat di dalam ICU. Ada soalan? Pada amnya, saya boleh maklumkan di sini bahawa dalam peralihan dari fasa pandemik ke fasa endemik tu, kerajaan akan fokus kepada satu SOP ARM, dan SOP ARM ini akan dikuatkuasa menerusi Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, Akta 342. Tetapi selain daripada SOP yang satu tu, 9 garis panduan langkah-langkah tetap untuk mengawal penularan seperti memakai pelitup muka, pastikan panduan pengudaran ventilator saya announce minggu lepas, check in MySejahtera, lengkap vaksin dan sebagainya. Itu di bawah, moving forward, itu di bawah guidelines. Tapi SOP yang di bawah Akta 342 bukan mudah, tetapi kita dah fikirkan untuk diumumkan hanya satu yang boleh kita kuat kuasa. That is the natural progression. Kerana kita dah buka dan membenarkan rakyat merentas negeri. Kita dah hapuskan My Travel Pass. Kita akan benarkan rakyat kita keluar negara. Jadi nak SOP yang terlalu terperinci pun susah kita nak pantau, susah kita nak mengkuat kuasa to enforce. Tapi dah kenapa kepada saya beritahu bahawa MKN dan jawatan kuasa yang saya mempengerusikan dah pun siap. Tetapi seperti biasa saya tak boleh umumkan sehingga kita dapat persetujuan daripada jawatan kuasa khas COVID-19 yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dulu. That's the bigger committee. That is our standard SOP lah. Saya soalan berkenaan dengan exercise dua kan. Yang exercise kita berakhir pada hari ini, itu berapa pelibatan, apakah exercise terlibat dan berapa jumlah bilangan anggota kita yang terlibat? It's the first exercise in a long time. 2 tahun kita tidak dapat menjayakan bersama gol ni. Tetapi kali ini through political will, dengan kesungguhan 5 negara yang berkenaan, ia telah pun berjaya. Walaupun dalam konteks perjalanan exercise ini melalui hybrid lah.
Bukan semuanya bersemuka, bukan semuanya fizikal, tetapi a hybrid between virtual dengan fizikal. Anggota yang terlibat 2,647 anggota dari Australia, Malaysia, New Zealand, Singapura dan United Kingdom. Dan dari sudut aset pula 48 aset milik Angkatan Tentera ke-5 negara. 10 kapal laut, 1 kapal selam, 25 pesawat pejuang, 6 pesawat sokongan dan 6 helikopter. To have this exercise in a COVID environment is a great achievement. And I heard from those involved today directly by virtual conferencing with them just a few minutes ago. Dari operasi risiko immigration katanya perlu ditingkatkan terutama dari segi penerimaan maklumat cyber. Itu yang dikatakan oleh Penasihat Pertahanan semalam. Mana dia kata kita punya penerimaan maklumat cyber ini masih di tahap yang rendah. Dan mungkin Datuk Sri terkaitkan mengenai garis panduan dan tentang sistem pertahanan 2019. Apakah dia dibuktikan pada depan? Itu satu perkara yang cukup penting. Dan saya telah tekankan masa saya memimpin MINDEF satu ketika dahulu. Dan saya bangga dapat laporan bahawa pendekatan dan prioriti yang diberikan kepada keselamatan dan pertahanan dalam konteks cyber masih lagi merupakan satu perkara yang dilihat sebagai prioriti di MINDEF dan di ATM khususnya di bawah BSPP, Military Intelligence. Jadi sekarang ni saya tak boleh memberi butiran, tetapi usaha untuk kita pertingkatkan aset-aset kita dalam konteks cyber security ni giat berjalan. Dan saya tengok apa yang ada sekarang ni tak jauh daripada kemampuan negara-negara serantau, dan dengan hubungan kita dengan negara-negara besar boleh juga membantu kita. Kerana akhirnya musuh kita sama, pengganas dan penceroboh dan mereka yang terlibat dengan vice. Itu semua memerlukan teknologi dan juga kepakaran yang cukup spesifik. Dan ini saya sedang memikirkan secara pribadilah, sama ada dengan CIA ke, dengan MI5 ke, dengan Chinese Intelligence ke. Ini kelebihan yang ada kepada kita di Malaysia kerana kita masih lagi dihormati. Dan dia orang faham bahawa lokasi negara kita yang cukup strategik ini juga penting untuk mereka. Lebih-lebih lagi dalam konteks keselamatan cyber. Saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh YBKJ dan juga apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerajaan bukan tak nak mengenayakan atau menzalimi mana-mana pihak. Namun dalam usaha memerangi pandemik COVID-19 ni, penting untuk kerajaan berusaha mengelak mudarat yang lebih besar. Jadi apa yang kita nak lakukan ini ialah untuk menjaga kepentingan nyawa golongan ramai supaya mereka dapat melindungi nyawa yang lain. Mereka yang merupakan anti-vaksin itu terpulang kepada mereka. Tetapi jangan mereka merasakan hak untuk menidakkan diri sendiri untuk divaksin, bermakna bahawa kelonggaran yang kita beri kepada golongan mereka yang divaksinasi akan juga diperluaskan kepada mereka. Itu kita tak kompromi.